Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن اقتدى بسنته وجاهد في سبيله إلى يوم لا ريب فيه. قال رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. فقال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله السميع العليم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فقال الله تعالى في آية أخرى ولقد رأوا نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العلي العظيم. أما بعد. Terima kasih pada sahabat saya, pada Ustaz Nasir, yang saya hormati pengetua dan seluruh staf pimpinan Barisan Pentadbir SMK Bukit Rambai, guru-guru yang saya kasihi, serta anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak ada ungkapan yang lebih berharga lagi sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak mengucapkan rasa syukur. Hanya manusia yang tak pernah kenal erti bersyukur kepada Allah sahaja yang tidak pernah memikirkan dan merasai dia adalah sebenar-benarnya hamba kepada Allah Ta'ala. Bersyukur di atas rezeki nikmat yang Allah bagi kita ni hidup pada pagi ini. Awal bangunnya pagi, kita dah ucapkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah allazi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Berapa ramai yang terlintas dia jadi hamba Allah Ta'ala, celik mata dia ucapkan Alhamdulillah, angkat tangan, ikhlas, jangan bohong, jangan tipu hari Jumaat. Angkat tangan siapa yang bangun pagi, doa Alhamdulillah, paling tidak pun Alhamdulillah. Ya Allah, aku hidup hari ini lagi. Angkat tangan. Boleh tengok. Okay? Kita boleh lihat pada diri kita. Hari ini, habis ceramah, kita nak ubah diri kita. Bukan ustaz yang ubahkan, bukan guru-guru yang ubahkan, bukan mak bapak kamu yang ubahkan, dan bukan Allah SWT yang ubahkan, tapi diri kita sendiri. Semoga apa yang kita dapat daripada intipati dalam pertemuan pada pagi ini, kita akan dapat menghasilkan satu natijah yang baik. Kerana kita ni sebenarnya setiap hari hidup kita ini dikawal, diperhatikan oleh para malaikat. Dan nafas-nafas kita ni tak tahu di manakah pengakhiran hidupnya. 1 jam Allah bagi hidup kita ni, kata Imam Ghazali, kita bernafas turun naik 2430 kali anak-anak. Tak ada orang kira pun. Tak ada orang dia kira nafas dia turun naik 1 jam. Sehari 24 jam. Waktu dia tidur 6 ke 8 jam, tak pernah pun dia nak kira nafas dia turun naik. Tapi waktu dia sedar, waktu dia melihat
dunia ini lagi, ramai yang lupa. Ingat anak-anak. Sebab peristiwa yang Ustaz nak bicarakan pada pagi ini adalah berkaitan dengan kehidupan kita. Sampai besok kita nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup kita ni bukan hidup main-main anak-anak. Sebab tu Ustaz nak ceramah, saya tak nak kamu main-main. Kamu nak jadi hamba kepada Allah Ta'ala yang Allah rahmat, yang Allah kasih, yang Allah pandang kita dengan penuh kasih sayang. Pandanglah orang yang nak menyampaikan ilmu Allah Ta'ala ini dengan pandangan rahmat, kasih sayang. Supaya ilmu itu akan masuk, bercahaya dalam hidup dan hati kita ini. Faham tu? InsyaAllah. Ustaz kata bahawa hidup kita ni sentiasa ada para malaikat. Malaikat yang orang gerun. Orang yang paling takut malaikat ialah malaikat apa? Yang cabut nyawa. Malaikat maut. Malaikat Israel. Malaikat yang menjadi pemutus nikmat kelazatan hidup dekat dunia. Semua orang tak suka. Sayyidina Abu Al-As radhiyallahu anhu dijuluki sebagai orang yang paling cerdik, genius Arab di zaman Nabi SAW. Cerdik macam mana dia sekalipun. Hebat waktu dia hidup, orang sanjung dia. Tapi waktu dia nak meninggal dunia, dalam keadaan nak menghabiskan nyawa, anak dia datang tanya pada bapa dia tadi, wahai ayahku, anak dia Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhuma. Wahai ayahku, kamu takkan menipu. Kamu orang yang cerdik, kamu orang yang genius, kamu orang yang jujur. Sekarang kamu hadapi mati ni, macam mana perasaan, macam mana rasa wahai ayahku? Apa jawab bapa dia? Dia kata, wahai anakku, seumpama macam gunung dunia sedang menghempap dadaku. Nafas-nafas aku ini rasa sempit. Seolah aku nak bernafas daripada lubang jarum yang halus pun sukar untuk aku ni nak bernafas. Sebab tu hari ni alhamdulillah, awak duduk dengan ni oksigen yang Allah bagi. Boleh bernafas. Boleh kita ni hidup. Mata kita boleh melihat. Bangkali telinga kita boleh mendengar. Maka guna nikmat pada hari ini. Telinga kita dengar. Mata pandang. Mulut kunci. Jangan bercakap. Sia-sia, tak ada apa pun faedah. Sebab Ustaz rasa kali ini Ustaz ceramah di sekolah paling ramai pelajar di sini. Malam tadi di sekolah menengah teknik Bukit Piatu, Ustaz tengok ramai. Tapi alhamdulillah pelajar tingkatan 4 dengan 5. 2 jam saya ceramah. Malam sebelum tu di sekolah Sains Muzaffar pun ramai juga pelajar. Tapi mereka boleh concentrate. Takkan pelajar, yang Ustaz baca tengok apa? Beras cemerlang. Betul? Pelajar cemerlang. Berikan tumpuan. Okey? Saya tak nak malukan kamu. Saya tetamu datang kat sekolah kamu. Ustaz bukan tak boleh buat. Saya guru disiplin 18 tahun. Saya boleh bagi pelepang Jepun kepada kamu. Tapi ni tak bagus dalam majlis ilmu. Kalau kamu nak rasa saya panggil ke depan, nak dimalukan depan, khalayak ramai, tak patut. Sebab hari ni Ustaz datang daripada jauh. Walaupun dalam keadaan packnya masa saya, tapi saya nak beri sesuatu yang sangat bermakna dalam hidup kita semua ni. Hari ini kita menyambut, bukan sekadar menyambut sahaja. Isra' wal Mi'raj itu. Dia bukan sekadar kita nak dengar cerita. Dia bukan sekadar untuk kita ini nak menjadikan sebagai halwa telinga kita. Tapi apakah sebenarnya iktibar? Apakah sebenarnya pengajaran yang boleh kita takhrijkan? Kita boleh ambil daripada peristiwa yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam hidup kita. Anak-anak, dah bersedia dah? Dah bersedia? Senyap. Kawan kalau bercakap, diam. Hari ini hari yang agung. Kita kena rasakan. Berada pada bulan Rejab. Satu kebaikan yang kita buat, walaupun hari ini kita senyap,
Senyap tu satu kebaikan dalam majlis ilmu. Apa ganjaran? Nabi SAW beritahu, seumpama ibadat yang kita lakukan, pahalanya adalah selama 900 tahun. Tis'umi'atin. Ini nak disamakan dengan umur Nabi Allah Nuh AS dan umat dia. Umur kita tak panjang. Pendek je umur kita. Tapi kita, kalau ibadat kita sungguh-sungguh, ketaatan, kesalehan kita dapat layak masuk syurga Allah Ta'ala. Umur kita dalam syurga tu umur yang panjang. Hidup kita dekat sana hidup yang bahagia. Macam mana Nabi SAW waktu nak berjumpa dengan Allah, naik langit pertama, dia bertemu dengan Nabi Adam AS. Tiga itu dia lihat Mi'raj. Mi'raj ini tangga. Bagaimana riasi tangga itu dengan emas dan perak. Seumpama macam lift. Pijaknya saja, maka terangkat. Dia bertemu dengan Nabi Adam. Takjubnya Rasulullah SAW. Tengok Nabi Adam, struktur dia tinggi. Berapa ketinggian Nabi Adam? 69 meter anak-anak. 69 hasta. 69 hasta. Bersamaan dengan lebih kurang dekat 30 meter. Tingginya. Dan Nabi kata, inilah besok kita duduk dalam syurga. Tingginya kita ni besok. Itulah sifat yang kita masuk syurga. Kita tak jadi badan kita macam ini. Tingginya kita sebegitu. Jasadnya kita ini semakin hari semakin muda. Semakin tampan. Ini asal. Manusia ni asal begitu. Tapi semakin hari dunia semakin kecil. Kecilnya manusia ini. Tetapi kerana kecil manusia ini, di hujung-hujung dunia ini, manusia ramai jadi sombong. Ramai mereka ini jadi bongkak. Perintah Allah mereka ini lalai dan tinggalkan. Maksiat dia buat. Hidup mereka penuh dengan kepuraan. Apakah maknanya? Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kenapa kita sambut Isra' dan Mi'raj ini, anak? Kenapa? Perlukah kita sambut? Ini nak dengar cerita, logik ke tak logik? Kita tahu bahawa Nabi SAW diperjalankan oleh Allah Ta'ala. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah. Allah mengajar pada kita ini sentiasa banyak bertasbih kepada Allah. Ucapan yang paling hebat, ucapan bertasbih memuji Allah sentiasa. Ada dua ucapan kalimah ini diberganding. Tasbih dan tahmid. Dalam surah An-Nasr. Bagaimana kita ni Allah nak bagi kejayaan dalam hidup. Macam mana Islam boleh menang. Macam mana Rasulullah berdakwah boleh berkembang. Bagaimana hidup kita boleh jadi tenang. Maka Allah ajar, banyak puji aku. Banyak memuji aku. Maka 3 serangkai. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ini anak-anak. Maka bertasbih. Banyak puji Allah Ta'ala. Subhanallah, subhanallah. Apa ungkapan ini? Diucap bila kita lihat sesuatu yang takjub. Hari ini cerita pasal Isra' Mi'raj. Subhanallah. Hebatnya Allah Ta'ala ini. Bagaimana dia boleh bawanya Nabi Muhammad satu malam. Boleh naik. Berjalan daripada Masjidil Haram di Mekah. Pergi Masjidil Aqsa di Palestin. Jarak yang begitu jauh. Beribu batunya, berpuluh ribu batu tu. Kemudian boleh naik pula ke langit. Sampai bukan sekadar langit pertama, kedua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tapi melepasi langit ketujuh itu. Subhanallah. Kemudian apa? Kalimah Alhamdulillah. Puji Allah banyak-banyak. Subhanallah, Alhamdulillah. Bukan kata kita lepas makan, Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini aku hidup. Alhamdulillah dapat ilmu. Alhamdulillah aku dapat tengok cikgu. Alhamdulillah dapat jumpa kawan-kawan. Alhamdulillah. Maka apa dia?
Istighfar banyak-banyak. Sebab tu ada zikir dalam bulan Rejab. Nabi SAW ajar. Barang siapa yang mengucapkan zikir ini 70 kali. Ba'dal isya' wa subhi, selepas sembahyang isya' dan subuh, Allah akan haramkan api neraka untuk menyentuh kulitnya. Apa dia? Dia minta doa. Dia minta keampunan kepada Allah. Dia minta ihsan kasih sayang Allah Ta'ala. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Ikut anak-anak. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampunkan dosaku. Pandanglah dengan belas kasihan. Rahmatlah kepada aku ini. Dan aku bertaubat. Wa tub alayya. Aku bertaubat atas dosa-dosa yang aku buat ini. Sebab tu sinonim Nabi kata dua kalimah yang ringan. Kalimatani khafifatani kan fil lisan. Saqilatani fil mizan. Dan berat pada timbangan mizan kita. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. Tapi apa ucapan kita? Pagi-pagi jumpa kawan. Sial. Sial pun pusing. Apa dia laknat? Kan kawan pula sambung lagi. Babi cepatlah. Itu ungkapan yang kita ucapkan. Tak elok. Hati akan jadi kotor. Hari-hari awak ucap perkataan begini. Anak-anak, hari-hari awak ucap kata betul atau tidak? Betul atau tidak? Pernah ditegur oleh guru? Sedap tak kita dengar orang panggil kita berkata macam tu? Apa perasaan kita? Allah ajar kita ni ucap perkataan elok-elok. Tapi kita ni sentiasa menghamburkan kalimah-kalimah kita rasa sebagai satu rutin dalam hidup kita. Allahu Akbar. Macam mana ilmu nak masuk? Sedangkan ilmu itu hikmah. Rasulullah dibedahnya nak dada tu waktu nak pergi berjumpa dengan Allah. Sebab apa? Sebab Allah nak bagi satu perintah yang agung. Solat. Ustaz Nasir dah sebut tadi. Islam Mi'raj ni paling besar salat. Tapi nak terima perintah salat, apa yang berlaku? Selepas salat itu apa yang kena buat? Tapi sebab ucapan kita, hati kita kotor. Hati kita ni tak bersih. Macam mana kita sembahyang nak boleh sampai kepada Allah Ta'ala? Sebab Allah terpelak sembahyang kita. Fawailun lil musallin. Celaka orang sembahyang. Apa maknanya? Pergi mengambus. Pergi mampuslah sembahyang kau ni. Aku tak nak tengok kau langsung. Kenapa? Allah cakap begini. Alladzina hum fi salatihim sahun. Sembahyang mereka dalam keadaan mereka. Lakukan dalam keadaan mereka ni lalai. Hidup mereka ni hari-hari ungkapan macam tu. Macam mana? Nabi dibelah hadirana Rasulullah SAW malaikat Jibril. Waktu Nabi duduk bermain-main, ada banyak riwayat, tapi riwayat masyhur, kata Syekh Abdul Rahman Al-Mubarakpuri dalam kitab, apa dia? Dalam kitab Rakhimul Makhtum. Bagaimana dia menukilkan sewaktu Nabi bersama dengan dua sepupu dia, Saidina Ja'far bin Abi Talib dan Hamzah bin Abdul Muttalib duduk bermain-main dekat Hijr Ismail. Ada riwayat katakan apa dia? Duduk kat rumah sepupu dia Ummu Hani. Lalu tiba-tiba apa dia? Rumah ni terbuka. Atap dia terbukanya, nampak pandangan tu. Nabi SAW tengok terbuka. Turun malaikat Jibril bersama dengan malaikat Mikail dan Israfil. 3 malaikat ini diangkut Nabi ini, bawa kat tepi telaga Zamzam. Apa dia buat? 3 malaikat ni sibuk untuk melakukan satu operasi membelahnya dada Nabi daripada lubang leher ni dekat ujung ni. Kalau kita tekan, apa berlaku? Kita tak ada nafas. Apa berlaku pada ni? Ujung lidah kita dekat sini.
Ini hujung ni. Dibedahnya sampai ke pusat. Apa nak dibuat? Dikeluarkannya jantung ataupun hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak buat apa? Nak dibersihkan. Apakah hati Nabi ni kotor? Tidak. Hati Nabi bersih. Tapi kenapa nak dibersihkan lagi? Sebab nak disucikan lagi supaya nak dibawa jumpa dengan Allah Ta'ala. Artinya, mafhum dekat sini, kita nak sembahyang. Apa yang mewajibkan sembahyang kita jadi sah? Apa? Wudu. Apa lagi? Istinja. Apa? Bersihkan diri kita, betul tak? Orang boleh buat. Kau tak wudu, kau tak istinja, sembahyang kau tak sah. Tapi waktu kamu sembahyang, yang kedua inilah dalam hati kita ini. Bersih ataupun tidak. Ada perasaan khianat, dengki, benci, kan? Malas. Apa semua dalam hati ni? Maka ketika itu macam mana sembahyang kita nak sampai kepada Allah Ta'ala? Sebab tu Isra' Mi'raj bukan Nabi diperjalankan saja, diangkat Nabi naik ke langit, tapi Isra' itu ialah perjalanan hidup kita nak berjumpa dengan Allah. Mi'raj ibadat kita ini sampai tak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kena faham. Yang kedua apa dia? Apa kena Isra' Mi'raj ini? Allah nak tunjukkan kecanggihan Allah Ta'ala boleh buat apa saja. Manusia boleh buat, boleh cipta dengan akal dan ilmu. Sebab tu bila dada Nabi dibedah, kan malaikat masukkan hikmah, malaikat masukkan ilmu, masukkan iman. Sebab tu kalau kita ni belajar nak jadi cerdik, tak masuk iman dalam hati, hikmah kita tak rasakan, tak ada gunanya. Kau jadi manusia yang sombong dengan Tuhan. Ramai tak orang cerdik kat dunia? Ramai. Jadi arkitek, jadi engineer, jadi saintis. Dia boleh buat apa saja. Dia boleh apa dia? Nak berikan manfaat dunia, nak mudaratkan dunia, dia boleh buat. Macam kita tahu COVID yang datang ini, ya kita tahu memang takdir Allah Ta'ala, tapi konspirasi orang-orang jahat. Dia boleh cipta kuman tu. Terbaru ini apa dia? Dia boleh buat pula apa dia? COVID 5G. Anak-anak, COVID 5G. Sekarang ni, kita apa dia? COVID, dia plus dengan apa? Dia plus dengan influenza. Dulu influenza B, sekarang influenza A. Dia akan cipta dan terus cipta. Ini adalah zaman penciptaan, apa dia? Dajjal. Anak-anak, nak beritahu ni. Kita ni, Nabi sebut dalam hadis. Sebab tu, ramai manusia ni yang hebat, pandai, tapi dia jadi sombong. Dia jadi tamak. Dia jadi rakus. Kalau dia jadi pemimpin, pemimpin yang suka menipu. Suka cakap bohong. Janji lain, buat lain. Ini zaman Dajjal. Anak-anak, ingat. Apatah lagi, bila datang hari ini, paling besar sekali apa dia? Dia lekakan kita daripada dekat dengan Allah. Berapa ramai orang hari ini leka dengan TikTok. TikTok itu ada apa dia? Senjata Dajjal. Kalau tak pandai guna, inilah yang berlaku. Semua ada TikTok, betul? Habis tengok leka. Sembahyang pun tak ke mana. Ni anak-anak. Sebab tu Ustaz cakap apa? Manusia ni cerdik. Tapi Allah lebih cerdik lagi. Sebab Allah itu Al-Hakim. Allah yang maha bijak. Apanya tak? Bukti Allah boleh cipta kenderaan yang tak mampu manusia cerdik boleh lawan. Allah datangkan kenderaan namanya Burak. Burak ni dah ada zaman Nabi dulu lagi. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia kenderaan yang pernah digunakan oleh Nabi Allah Ibrahim? Sewaktu dia ziarah anak dia dan isterinya Ismail dan Siti Hajar di Palestin. Di Makkatul Mukarramah. Berulang-alik daripada Palestin. Kerana nak memisahkan di atas kecemburuan
isteri dia bernama Siti Sarah. Ketika itu dia tak dapat anak. Tapi bila Allah kurniakan anak selepas Ismail lahir, maka keluar Nabi Allah Yaqub. Maka inilah sifat manusia ni, ada kecemburuan. Jadi dipisahkannya. Dihantarnya Nabi Ismail dan ibunya itu satu tempat yang gersang, yang jauh. Tak ada satu makhluk pun. Berbukit bukau. Tapi nak tengok Allah yang jaga. Kata Ibrahim pada apa dia? Pada isteri dia, kamu serahkan kepada Allah Ta'ala. Allah yang akan jaga. Jadi kita nak beritahu pada kita ni, hidup kita ni siapa yang jaga? Sebab tu kita kena faham konsep uluhiyah, konsep rububiyah, bab tauhid, bab usuluddin, bab makrifat. Kita kena tahu hidup kita ni untuk apa. Sebab tu ilmu ni sangat penting. Tak ada orang boleh lawan Allah Ta'ala punya kenderaan. Manusia boleh bikin, boleh buat. Daripada logam yang Allah ciptakan, dia boleh create jadi sebuah pesawat, kapal terbang. Enjin dia nak kelajuan berapa? Berapa? Ada yang 900 km sejam. Berdesu. Sebab tu kita tengok ada flight yang daripada mana? Kuala Lumpur International Airport nak pergi ke Mekah. Ada yang boleh speed 7 jam. Ada yang boleh pergi 8 jam. Ada yang pergi pun 9 jam. Tengok kapasiti enjin yang dicipta oleh manusia. Logam dia. Orang tak pernah terfikir macam mana kapal terbang ni boleh diterbangkan. Teknologi yang manusia buat sentiasa berkembang dan terus berkembang. Macam mana dia melalui laluan dia dekat udara sana. Apakah radar yang dia pakai itu? Lalu lintas di udara ni sangat sibuk. Macam mana dia kawal? Ini semua ni manusia ni belajar, fikir. Kemudian dia boleh ciptakan satu kendaraan yang lagi laju. Jet pejuang. Kan? Canggih. Boleh pusing sini. Boleh buat akrobatik dan sebagainya. Tapi tak boleh lawan kenderaan Allah yang namanya Buraq. Hanya binatang saja. Tidaklah besar mana pun. Tidak besar daripada keldai. Tidak kecil daripada bagal. Maka didatangkan dengan pelana di atas Buraq itu. Ada tali yang dipegang di hadapannya. Lalu ketika itu kaki itu sebagai satu tempat pemijak oleh malaikat Jibril yang mengawal kendaraan itu membawa Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekelip mata sampai. Sekelip mata je. Kita kalau sekelip mata tengok jet pejuang sekelip mata. Tak jauh mana pun, tapi Allah Ta'ala maha hebat. Jadi kita banyak ucapkan subhanallah. Atau anak-anak, kenapa Ustaz nak cakap hari ini? Manusia semakin hari semakin fasad. Tahu bahasa fasad? Semakin jahat. Kenapa manusia semakin hari semakin langgar perintah Tuhan? Tengok berlaku hari ini. Hari ini dah hari ke-11. Berlaku gempa bumi dekat Turki sepadan dengan Syria. Nabi sebut dalam hadis, akan berlaku gempa ini berterusan dan berterusan. Maka sebelum berlaku di situ, berlaku di Cianjur, Indonesia. Berlaku juga, pernah berlaku di mana? Di Sulawesi. Pernah berlaku gempa di mana? Di Pulau Haiti. Pernah berlaku gempa di mana? Dengan tsunami, dengan berbagai-bagai lagi. Dan hari ini pagi tadi Ustaz dengar, angka korban sekarang ni sudah mencecah hampir 50,000 lebih orang. Tapi pagi tadi dengar ada 2 orang remaja perempuan dah 11 hari tertimbus, diselamatkan Allah Ta'ala. Maaf, hebat Allah Ta'ala, subhanallah. 11 hari diselamatkan, 2 orang ni keluar. Kali ni gempa dia bukan macam goyang, jatuh, tumbang. Tak. Kali ini disedut masuk ke dalam. Bangunan 8-10 tingkat masuk dalam macam tu je. Bayangkan berapa? 70-80 kaki. Awak jangan ingat duduk Bukit Rambai selamat. Awak jangan ingat tempat kita ni tempat tak ada gempa bumi.
Allah boleh buat. Sebab ini tanda akhir zaman. Dan bunga-bunga Dajjal ini sudah merebak. Bagaimana kita lihat hari ini di tanah haram sendiri saja sudah banyak berlaku perkara pelik. Orang mengecapi kekayaan dengan begitu luar biasa. Orang pergi umrah tengok hari ni harga berapa. Tiba-tiba mendadak nak naik harga. Ustaz nak pergi 4 hari bulan 3 nak berangkat. Daripada harga RM8,980, sekarang sudah jadi RM11,180. Tapi jemaah nak pergi juga. Saya rasa, ya Allah, tengok orang nak ambil kekayaan. Minggu lepas, 4 orang rakyat Malaysia kena tangkap SPRM. Sebab apa? Sebab dia monopoli tiket. Dan berlaku di situ rasuah dan sebagainya. Orang nak ambil kekayaan cukup cepat. Hari ni berlaku ni, anak-anak ni nampak je muka macam ni. Tapi berapa ramai kaki judi online. Ingat saya tak tahu ke? Betul tak judi online? Betul. Sebab itulah sembahyang jadi susah. Nak buat ibadah yang lain pun apatah lagi, ya Allah. Ini yang kita berlaku zaman yang sangat menakutkan. 30 tahun, 20 tahun dulu tak berlaku macam ini. Tapi sekarang ni macam benda-benda pelik berlaku. Sebab tu sebenarnya Nabi dah sebut. Sebab itulah waktu Nabi berjalan, diperjalankan Allah Ta'ala daripada Masjidil Haram itu, setelah ada dada Nabi dibersihkan, datang kenderaan buraq, kan, dibawa bersama dengan malaikat. Jibril duduk pegang di hadapan, di belakang dikawal oleh malaikat Mikail. Nabi bergerak dalam keadaan pertama kita lihat apa dia? Dalam keadaan Nabi terkejut. Tak pernah berlaku dalam sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi memang dalam keadaan down. Down perjuangan Nabi. Apanya tidak? Nabi rasa sedih. Amul huzni, tahun duka cita. Perginya isteri yang disayangi itu Sayyidah Khadijah. Dijemput Allah Ta'ala. Dia banyak berkorban menjadi pendorong, pendamping Rasulullah SAW. Kemudian tu tak berapa lama, pergi pula bapa saudara dia sentiasa mendukung walaupun tak masuk Islam. Iaitu Sayyidina Abu Talib. Nabi sedih. Nabi paksa dia, wahai bapa saudaraku, mengucaplah. Di akhir saat ni kamu mengucaplah. Tak mampu dia mengucap. Allah turunkan wahyu. Ya Muhammad, hidayah bukan milik engkau. Hidayah milik aku, nak beritahu. Sebab tu, cikgu-cikgu, saya nak beritahu, kita hanya mampu untuk menyampaikan, memberikan pindahan ilmu, membentuk, mendidik. Itu nama dia murabbi, mudarris, muallim. Tapi jangan lupa doa kepada Allah Ta'ala banyak-banyak, supaya Allah bukakan pintu hati anak-anak ni. Saya cukup takut. Hari ni statistik orang tak sembahyang berapa ramai. Saya ceramah dekat sekolah Muzaffar. Habis ceramah, 2 orang pelajar jumpa saya. Pelajar ni pelajar tingkatan 5. Ustaz, nak jumpa Ustaz sekejap. Kata boleh. Tapi personal lah. Bawa jauh. 2 orang ni pun tanya. Ustaz, saya nak tanyalah. Hukum beronani ni. Tahu onani ni? Dia mengeluarkan air mani dengan tangan. Saya terkejut. Allahu Akbar. Kenapa? Nak tanya je. Dia nak tanya ni ada buat ke? Dia pun mengaku. Dia tak bohong depan saya. Betul Ustaz. Saya kata ramai tu. Ramai Ustaz. Kamu belajar. Duduk. Cerdik ni. Sekolah atas bukit tu. Dia tanya apa. Saya kata apa. Hukum dia. Berdosa haram. Dan sembahyang kita ni Allah tak terima. Kita buat ibadat ni Allah tak terima. Saya kata bertaubat. Kemudian dia tanya Ustaz, macam mana nak hilangkan benda ni? Saya kata banyakkan zikir.
Banyakkan dekat diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertaubat banyak-banyak kepada Allah Taala. Dia duduk termenung, dia menangis. Kata sabar. Ini perjuangan. Tengok Rasulullahnya ajak pada kita ni perjuangan. Nabi dicaci, Nabi dimaki, Nabi dihina, Nabi dikata, Nabi dipulau. Hatta Nabi sembahyang pun orang datang, lumurkan najis unta dekat belakang tengkuk Nabi SAW. Ada yang kata kat kepala Nabi. Nabi sabar. Berdoa kepada Allah Ta'ala. Sampai ke muncak, Nabi keluar daripada Mekah. Pergi ke Taif. Buat dakwah. Nak kenalkan manusia ni kenal dengan Tuhan. Ustaz setiap malam ceramah. Nak memperkenalkan apa dia? Agama ni sebenarnya kehidupan kita ini. Jadi cerdik otak ni tapi rosakkan agama buat apa? Rasulullah dihina. Dibaling dengan batu. Orang Taif upah. Orang-orang yang jahat bencikan Muhammad ini. Upah budak-budak. Ejeknya Muhammad. Bagi lastik. Kau tembakkan dia. Bagi lastik dekat Muhammad tu. Kena kat kepala. Berdarah mengalir. Hinggakan Nabi berjalan bunyi. Kelocak dekat kasut Nabi berjalan tu darah mengalir. Allah. Ini insan agung. Rasulullah sampai down habis. Duduk dekat satu batu yang mana berselindung di situ. Apa Nabi buat? Nabi berteleku dengan apa dia? Dengan siku. Sebab tu kalau pergi ke Taif ada nama masjid Kuf. Siku tu. Nabi duduk. Kan Nabi mikirkan, ya Allah, betapa peritnya susah. Tapi bila aku kenangkan Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, orang yang beriman 80 orang je. Yang aku ni tak berapa lama je. Tapi dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, kau berikan mereka ni hidayah. Kerana mereka ni kaum yang tak tahu. Sampai malaikat tak sanggup tengok penderitaan Rasulullah. Dia datang jumpa Nabi yang Muhammad. Izinkan aku. Gunung Ganang ni pun bersetuju. Bukit-bukit ni Taif ni boleh terbalikkan. Biar habislah mampus semua orang-orang ni. Nabi kata jangan. Kerana mereka ni jahil. Mungkin mereka ini tak beriman, tapi generasi mereka beriman. Tengok akhlak Rasulullah SAW. Apa orang tak kata kita anak-anak? Sabar. Kita yang perjuangan. Nak belajar, tak pandai. Belajar lagi. Kita bukan lari-lari cerdik. Genius. Ustaz pun bukan pandai. Nak beritahu ni. Saya sekolah rendah memang tak pandai. Sebutir A pun tak ada. Bila pensel semua merah. Ambil pensel agama, semua gagal. Mana boleh jadi ustaz? Tapi kesungguhan. Mujahadah. Sebab orang yang kesungguhan inilah. Waktu Nabi Isra itu Allah pertontonkan satu kumpulan yang mana berusaha menanam tanaman. Esok pagi dia tumbuh dan dia tuai. Keluar lagi sampai 700 tangkai. Bila tanya pada Jibril, ni apa ni pelik sangat? Ini orang yang hidup dekat dunia ni rajin bermujahadah. Nak kena ada kesungguhan. Akhirnya, kan Allah beri. Allah beri. Sebab Allah yang mengaturkan. Sebab tu anak-anak nak beritahu. Nak beritahu ni, kita ni kena sentiasa bersihkan jiwa hati kita. Dosa kita banyak. Kita biasa mengucap istighfar hanya kat mulut. Pernah tak kita rasa menyesal? Sejak bila ucapkan dalam hati tu rasa sangat bersalah. Duduk-duduk kan kita muhasabah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah Ya astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Tengok berapa ramai yang ucap kan dia seronok. Dia senyum. Dia pandang kawan. Tapi tak pandang pun diri dia. Hati aku ni kotor. Diri aku ni pagi tadi aku tak sembahyang subuh. Angkat tangan siapa sembahyang subuh pagi tadi?
Saya tak tanya siapa tak sembahyang subuh. Tengok berapa ramai jatuh tangan. Dalam ni semua orang Islam. Sepatutnya apa dia? Tak ada keuzuran. Jujur dia angkat, memang saya tak pernah tinggalkan sembahyang. Sebab Ustaz nak beritahu, bulan ini Isra Mi'raj yang kita sambut hari ini, Allah umpamakan apa dia? Dulu waktu Nabi naik ke langit, nak perintah zakat, perintah puasa, ibadat haji, umrah, kan? Apa dia? Sedekah, buat baik, semua ni. Apa? Larangan berzina, larangan mencuri, larangan apa? Hina mak bapak, derhaka pada mak bapak. Semua datang daripada wahyu Allah melalui Jibril alaihissalam. Tetapi dalam bab salat, Allah tak hantarkan wahyu daripada Jibril. Dia jemput Nabi Muhammad SAW naik ke atas untuk terima solat. Berapa waktu anak-anak tahu asalnya berapa? 50. Tapi waktu turun, berjumpa dengan Nabi Allah Musa, Nabi Allah Musa kata, ya Muhammad, umat kau tak larat. Dah lah umat kau kecil, kedil, tak mampu. Sebab tu kita tengok, waktu tu Nabi berjalan, daripada Isra tu Nabi digambarkan satu kumpulan manusia yang menghentak kepala kat batu. Ni balasan ni, umat yang mana ni berat nak buat solat. Tak semayang, dah kira dosa. Ni berat. Semayang dah ujung-ujung kan. Malas. Besok dia hentak kepala kat batu. Pecah kepala, Allah jadikan balik. Dia hentak, sakit. Ni, muka kita ni, ada mata, ada hidung, ada telinga, ada mulut. Hidup kita dekat dunia, kita tak guna pada nikmat kebaikan. Dalam neraka, Nabi Allah Idris pernah tengok orang kena azab. Api ni belum dekat lagi, baru bahang dia. Dia punya bahang melekat hampir dekat muka kita. Terbalik kita punya lid, bibir daripada atas, dia kerepot, berpusing sampai atas kepala. Bibir bawah ni dia akan kerepot. Kan? Kalau kita lihat dekat dunia, api ni kalau membakar, dia akan hangus. Tapi dekat neraka, dia tak akan hangus. Dia tak akan hancur, tapi dia akan rasa sakit. Anak-anak, cuba bayangkan, orang yang kena bunuh, sama ada ditikam, ataupun dia ditembak, berapa lama dia hadapi kesakitan? Nak mati tu. Sekejap je. Pam! Habis. Pernah tengok video Israel tembak orang Palestin? Pam! Habis. Pernah tengok orang sembelih orang? Habis. Mati. Tapi berbeza orang kena bakar. Orang rentung dalam kebakaran. Berapa lama dia akan rasa sakit? Berminit-minit. Kulit dia kena bahang, melecur. Kan? Ni api dunia ni. Rambut dia bayangkan, dia tengah duduk. Orang terbakar dalam kereta kan. Dia duduk dekat seat. Macam mana melekat. Bayangkan. Barulah dia mati. Dia rasa seksa. Tapi dalam neraka, seksa dia tak rasa mati. Bayangkan dia tak terasa mati. Dia akan rasa sakit dan bertambah sakit. Sebab tu kita kena takut dengan neraka Allah Ta'ala. Kena kita rasa sangat-sangat apa ni? Gerun dengan azab neraka Allah Ta'ala yang maha dahsyat ini. Sebab kalau kita akan rasa takut, kita akan makin dekat dengan Allah. Sebab itulah bila kita buat dosa, kan? Dosa pagi tadi aku tak semayang. Dosa pagi tadi pernah tengking mak bapak. Dosa menipu. Okay? Dosa berzina, berkapal dengan kawan. Banyak ni dosa ni. Dia duduk lama-lama, dia munajat dengan Allah. Kan? Lepas tu dia semayang. Semayang ini penghapus dosa. 50 waktu yang tak larat tadi, Nabi minta kurang sampai 5. Allah kata apa dia? Ya Muhammad,
Umat kau buat satu waktu, dinisbahkan macam 10 waktu dia buat. Allah nak gantikan 50. Satu waktu, umpama 10 waktu. 5 waktu jadi 50 waktu. Patut anak-anak. Allah datangkan istimewa untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada sembahyang yang wajib, yang fardu, dia datangkan sembahyang yang sunat. Sembahyang sunat. Nabi kata apa dia? Umat aku ni belum tentu dapat malam Lailatul Qadar. Yang mana kalau siapa dapat Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi tengok, setiap malam boleh dapat pahala malam Lailatul Qadar. Sahabat tanya pada Nabi, ya Rasulullah, macam mana? Ni dia, lepas sembahyang Isyak, jangan tinggalkan sembahyang sunat 4 rakaat berterusan tanpa ada salam. Tanpa ada duduk tahiyat awal. Biasa orang buat 2 rakaat salam, bangun 2 rakaat salam. Nabi kata tak, terus. Nak tak pahala macam malam Lailatul Qadar? Maka buat sembahyang sunat 4 rakaat berterusan. Maka dapat pahala macam malam Lailatul Qadar. Tengok. Sayang tak Allah kepada kita ni, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu apa dia? Bila kita rasa bersalah, kita akan bertaubat kepada Allah. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Khudh yaminan an sabiliz zalimina, wattaqillaha ta'ala amma qalil mulhidina. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Dia rasa bersalah. Kalau Imam Syafi'i, apa dia? Ilahi las tulil firdausi a'la wala aqwa ala nari. Allah fahabli taw azim. Astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim, alladzi la ilaha illa. Siapa ucapkan ini lepas semayang maghrib, lepas semayang subuh, lepas beri salam, dia tak berganjak tempat duduk dia macam tahiyat akhir. Sehingga selesai istighfar dia kepada Allah Ta'ala, allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum, wa atubu ilaih 10 kali. Ini Imam Ghazali beritahu ni dalam kitab Bidatul Hidayah. Kemudian itu diminta kepada Allah perlindungan. Apa dia? 7 kali daripada pintu neraka Allah Ta'ala. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Lepas tu baru dia beralih tempat duduk. Allah bagi dia apa dia? Ampunan dosa dan syurga buat dia. Tengok. Anak-anak, apa lagi yang kita nak? Kita nak cari kebebasan. Akan bawa mudarat kita. Kita rasa seronok dekat dunia ni sekejap je, tapi kita akan derita di akhirat selama-lamanya. Sebab tu kita kena ada sifat sabar. Macam mana Nabi bersabar? Allah hadiahkan Nabi. Ya Muhammad, kerana kau sabar, hari ni aku bawa kau berjalan. Isra' Mi'raj ni ialah nak bawa Nabi berhibur. Lupakan
kesusahan engkau, kerana perjuangan kau hidup, kerana untuk menegakkan agama aku ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak kita apa ada? Hidup kita ni seronok je. Okay, senyap. Nah, anak tolong fokus. Saya tak lama dah. Tahu tak boleh duduk lama-lama ceramah ni. Kamu tak boleh tahan. Kamu kalah. Kamu kalah. Sebab apa dia? Syaitan menguasai diri kamu. Saya ceramah sekolah teknik 2 jam. Di Muzaffar pun hampir 2 jam. Tapi di Bukit Rambai tak boleh tahan. Itu sebab kan hati kita ni kotor. Kotor hati ni. Penat cikgu mengajar. Betul tak? Penat. Ustaz ada buka madrasah, anak-anak tahfiz saya. Dulu dia masuk, kita tengok muka dia, wajahnya, Allah jauh. Tapi hari ini bila Quran dah ada dalam dada, akhlak telah dibentuk selamanya, zikir tak pernah ditinggalkan. Masya Allah. Terang hati dia. Dulu tak boleh baca Quran. Sekarang ni bukan kata baca, dah menghafal. Ada yang dah masuk 8 juzuk setahun. Dulu tak kenal pun bahasa Arab. Yang masa tu dia tingkatan 4. Sekarang dia tingkatan 5. Hari ini dia boleh berbahasa Arab dengan fasih. Quran dah boleh menghafal dengan baik. Mak ayah dia datang jumpa menangis. Saya kata bukan luar biasa kami. Bukan. Tapi apa dia? Luar biasa anak ini yang mengubah diri dia. Allah bukakan pintu hati dia. Iftah qulubihi. Allah buka hati-hati dia. Nak. Ingat. Ustaz tak nak datang sini sia-sia. Saya tak nak datang sini tak ada apa. Saya bukan kerana orang bagi bayaran. Bukan. Jadual dakwah saya sentiasa pack, sibuk. Malam ni masjid Laksmana Hang Tuah. Besok pagi subuh di Masjid Gangsa. Pukul 8.30 pagi esok, hari Sabtu, saya dekat Akmal Akademi Custom. 10.30 saya bersama Ustaz Dusuki di Taman Desa Duyung. Sebut bang datang. Malam Sabtu malam saya di Masjid Padang Temu. Ahad pagi, Ustaz akan berada di mana Bukit Baru. Sampailah. Dah cuti sekolah. Banyak jemputan luar pada Melaka. Itu kerja saya, dunia berdakwah. Lepas tu Ustaz lepaskan jawatan dekat sekolah. Dulu saya guru kanan bahasa Arab. Saya tak nak. Cukuplah 8 tahun. Nak naikkan pangkat HEM, saya tak nak. Tak apalah, saya jadi guru biasa pun tak apa. Yang penting saya ada masa untuk dengan dakwah. Tugas tanggungjawab kita jalan. Kita ni hidup. Hidup kita ni dah itulah dia. Bukan sekadar makan, minum, tidur, bangun, kencing, berak. Bukan. Sebab itulah, bila kita ni ibadat solat yang Nabi terima perintah itu, dapat mampu untuk mencegah kita, innas salata tanha anil fahsya. Kalau buat dosa, buat kejahatan, apa yang Nabi gambarkan, peristiwa tu Nabi lihat satu kumpulan orang yang berzina, kan, dia memasak daging sampai dah masak dah, tapi dia tak makan. Dia makan daging mentah yang busuk. Orang yang mana hidup dekat dunia, dia sembahyang tapi sembahyang tak mampu menjadikan dia bertanggungjawab. Dia terima amanah tapi dia laksanakan amanah. Besok di akhirat, besok dia akan beban satu tanggungan di atas bahunya, maka dia tak larat diisi lagi. Ini orang yang tak mampu pikul amanah. Dilihat bagaimana satu kelompok, Nabi digambarkan orang yang tarik lidah dia gunting dengan gunting besi. Yang pada neraka, hidup kat dunia suka mencaci, mengumpat orang. Mengata macam-macam dah. Ini semua gambaran balasan yang Allah Ta'ala tunjukkan
Anak-anak. Sebab itulah Ustaz nak bawakan bagaimana untuk kita renungkan bahawa sesungguhnya dalam hidup kita ini perintah yang sangat agung ialah solat. Solatlah akan menjadi tiang. As-salatu imaduddin. Tiang kepada agama kita. Ini bukan calang-calang anak-anak. Lepas ni tanamkan azam, tak nak tinggalkan solat. Saya perhati seorang pelajar saya di sekolah Tupija. Dia tingkatan 3. Bila dia dekat dengan Allah cara solat, setiap hari saya tengok dia tak pernah tinggal solat duha. Walaupun ada kelas, dia akan minta izin cikgu. Cikgu, beri saya 5-10 minit. Cikgu izinkan. Sebab ustaz dia mengajar kat surau. Setiap hari dia datang, tak pernah tinggal solat duha. Ini budak lelaki ni. Tapi dia belajar taklah pandai sangat. Tapi dia taat, sopan santun dengan guru. Lepas tu, hujung-hujung ni masa ni kan, banyak cikgu tak ada kan. Dia ambil masa baca Quran. Dia tak duduk berkawan dengan lara-lara ni, borak-borak. Tak ada. Saya perhati je. Tapi Allah nak tunjukkan depan mata, luar biasa budak ni. Luar biasa budak ni. Sebab itulah Ustaz kata ni, solatlah kunci kebahagiaan, ketenangan kita. Tak ada apa yang kita nak dapat dalam hidup kita ini. Ada harta, kaya, tak ada makna benar. Ingat, saat waktu kita nak meninggal dunia, keperitan ini, sakit, kehausan, yang dahaga, yang bersangatan, Rasulullah tak nak berlaku pada kita ni. Sehingga kan Nabi waktu nak wafat, Nabi minta anak dia Sayyidatina Fatimah bawa satu bekas isi air, Nabi celup tangan, tak tahan panas dan sakit nak mati. Dia sapu daripada kepala, dia bawa lurut ke muka. Allahumma a'inni ala ghamaratil maut. Ya Allah, aku minta tolong daripada kesakitan mati ni. Nabi kata apa dia? Panas. Haus. Diberikan teguk 7 lautan pun takkan hilang dahaga. Ingat, hidup kita bukan hidup yang lama. Kata anak-anak ni, solat yang kita buat akan mampu untuk menjernihkan kita punya ibadah-ibadah yang lain. Terutama sekali apa dia? Orang yang solat, dia takkan tinggalkan satu amalan hidup dia baca Quran. Anak, saya nak beritahu, setiap hari ada 4 surah jangan tinggalkan dalam hidup kita. 4 surah. Surah Al-Mulk, surah Waqiah, surah Yasin, surah Ar-Rahman. Waktu bila nak baca ni? Al-Mulk sebelum tidur. Selamat kita pada huru-hara dalam lubang kubur. Waktu kita masuk dalam kubur lahat, kan kita tak nak datang apa dia? Bergolak. 3 itu apa dia? Ketakutan. Kita harapkan pahala-pahala ibadah kita ni bantu. Sembahyang, tolak. Puasa, tolak. Malaikat kata tak nak. Aku nak tengok pahala yang datang tolong kamu Quran. Kamu baca Quran tak? Ni waktu nak tidur, surah Al-Mulk. Bangun pagi, selepas sembahyang subuh, surah Yasin. Lepas waktu asar, waktu ni lah waktu dipanggil, waktu yang kritikal. Ramai orang leka, orang balik kerja, ramai orang tak sembahyang. Sibuk nak main bola, ajak kawan petang-petang, jumpa kat padang bola. Ramai orang tak sembahyang. Tapi waktu itulah diajar untuk kita baca surah Waqiah. Baik, solat duha. Lepas habis solat duha, baca surah Ar-Rahman. Supaya rezeki kita ni Allah kasihkan lagi, dia bukakan hidup kita. Ustaz nak kongsi amalan-amalan inilah yang Tok Guru ni ajar. Dia bawa daripada sahabat-sahabat sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup alhamdulillah tenang. Tak ada hutang. Kita rasa bahagia. Tak pernah pun tersangkut dunia dekat dalam hati kita. Alhamdulillah. Ini yang kita nak kan. Sebab apa? Allah kata apa dia? Kau nak balik dengan aku, balik dengan jiwa yang tenang. Tapi kalau kita sembahyang tadi sebagai tonggaknya, Isra' Mi'raj ini,
bukan calang-calang. Kita tengok bagaimana Nabi diberikan penghormatan oleh Allah Ta'ala. Sampai saja di Masjidil Aqsa, naik tangga pertama, kedua, ketiga, keempat, jumpa Nabi Allah Adam, jumpa Nabi Allah Nuh, jumpa Nabi Allah Lut, jumpa Nabi Allah Idris, jumpa Nabi Allah Isa, jumpa Nabi Allah Musa alaihissalam. Sampai tahap situ, dia bertemu dengan Nabi-Nabi ini semua. Semua beri penghormatan mulia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sampai situ Jibril tidak dibenarkan naik ke langit lagi. Hanya Nabi Muhammad disediakan satu tangga yang sangat istimewa. Maka naik Sidratul Muntaha. Allah izinkan Nabi Muhammad, apa dia? Masuk ke syurga. Melihat, ya Allah, betapa luas di syurga ini. Apakah di antara orang masuk syurga? Allah sebut, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Segeralah kamu minta keampunan Allah. Sebelum nyawa kita ni, Allah tak terima taubat. Ada dua keadaan Allah tak terima taubat. Pertama, bila kita bangun tidur, tengok-tengok matahari terbit daripada barat. Tak ada lagi dah pintu taubat. Ingat, sekarang ni cuaca pelik Cuaca pelik. Takut matahari terbit terbalik. Yang kedua, waktu saat kita nak mati. Nyawa dah sampai dekat halkum. Tak ada peluang nak taubat. Nak buat baik pun, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akum minas sadiqin. Minas salihin. Walau itu kita dah ada apa dia? Kita dah ada apa dia? Kita dah ada dah duit yang banyak, tapi kita nak taubat kepada Allah, Allah tak terima taubat kita. Habis, masa tu peluang tidak ada lagi. Tapi bagaimana orang bertakwa ini? Allah kata apa dia? Alladzina yunfiquna fis sarra. Mereka yang membelanjakan apa saja nikmat yang Allah bagi pada dia. Senang, susah. Allah bagi tersegang waktu lapang, waktu muda. Waktu kamu sihat. Orang muda ni, kalau hati bertaut dengan rumah Allah, jarang ustaz jumpa jenasi macam ni. Ustaz mengajar setiap malam kat masjid surau. Jarang jumpa anak-anak muda ni datang kat masjid sekarang. Tapi di padang mahsyar, Allah boleh naungan antara ilah wa rajulun yata'allaquna bil masajid. Salah satu pada golongan hati yang sentiasa terpaut dengan masjid. Datanglah ke masjid anak-anak. Hidupkan hati kita ini. Ustaz suruh. Dapat 100% jadilah. InsyaAllah anak-anak di Bukit Rambai akan cemerlang. Dunia dan akhirat. Amin. Okay. Tak ada apa lagi dah. Hidup kita ni tak ada apa lagi dah. Itulah kita nak bawa bagi tempat Allah Ta'ala. Kenapa dia? Wal kaziminal ghais. Tahan daripada kemarahan. Hari ni zaman akhir ni ramai orang marah. Tak sabar. Kerana tak sabar. Wal afina anin nas. Sentiasa melepaskan kemaafan. Jangan kita ni jadi orang yang sombong. Jangan jadi sombong. Ego dan sebagainya. Maafkan selalu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah kasih orang yang sangat buat kebaikan. Jadi ustaz rasa tu sekadar ini saja. Cukup. Tapi ustaz rasa lebih kurang dalam 1 jam lebih sikit dia. Tak sampai 2 jam. Kerana awak tidak mampu untuk memberikan perhatian dan fokus lagi. Sebenarnya banyak lagi. Ustaz nak kupaskan dalam mana kitab Anwarul Bahiyah. Minal Isra' wal Mi'raj ini sangat-sangat baik. Saya dapat ini daripada almarhum tanggung saya itu Ustaz Syekh Fahmi Zamzam. Yang dapat saya pada Abu Ali iaitu An-Nadwi Al-Maliki. Kita ni dah tak ada lagi ulama' dah. Ulama' kita ramai yang dah meninggal dunia. Yang ada lagi apa dia? Orang yang buat semak dalam dunia ni. Jadi tolong anak-anak, ustaz dan sekalian, kita berada zaman akhir. Zaman dipanggil sebagai mulkul adhan. Mulkul adhan ini zaman dalam menggigit. Dalam keadaan kesusahan. Waktu ini Nabi kata apa dia? Genggamlah Islam itu iman bersungguh-sungguh. Gigit dengan geraham kamu. Kalau pegang bara api tak boleh tahan, kita akan lepaskan. Tapi kalau mampu genggam sampai jadi apa dia? Sampai jadi arang, sampai jadi abu, alhamdulillah, ini akidah yang kita nak pertahankan. Sebab apa?
Dalam peristiwa itu salah satu ustaz tak dapat sentuh kan, iaitu bagaimana mempertahankan akidah oleh Masyitah serta seluruh keluarganya yang menjadi tukang sisir anak kepada Firaun. Waktu tu sikatnya jatuh, dia sebut nama Allah, maka anak dia mengadu kepada bapa dia, wahai bapaku, Masyitah ada tuan selain daripada kamu. Maka ini pertahankan akidah. Hari ini ustaz duduk bimbang macam mana dalam TikTok, dalam media sosial, anak-anak muda Melayu Islam yang baru ni taik pusam, dia pergi ekori, dia pergi mengiringi ikut sama, dan dia baca mentera zikir sama-sama, bawa ni patung berhala, meraihkan. Kerana apa dia? Liberal dalam pemikiran dia. Cukup bahaya anak-anak. Tolong jaga. Tolong jaga pemikiran kita hari ini. Kepercayaan kita. Itu akan rosak. Boleh memang jadi kafir. Kufur kita. Maka orang yang jadi kafir ini, mati dia tak sempat bertaubat, Allah tak terima dia. Maka dah kali itu neraka dah tempat kekal bagi. Jadi usaha untuk itu sekadar ini saja. Terima kasih banyak-banyak pada pihak sekolah. Di atas jemputan ini, lama dah ustaz tak datang. Cuma last sekali waktu PKP tu, kita buat secara Google. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan merahmati dan memberkati kita. Okay, anak-anak, saya nak beritahu, kita dalam rumah Allah, kan? Program-program agama ni tak payah tepuk tangan lah. Jangan tepuk tangan. Tak perlu, tak manis, tak bersopan, tak beradab. Jangan. Kita bukan buat program-program biasa, luar biasa ni. Ini program ni, program ilah mendekati kepada Allah Ta'ala. Kita bukan nak meraihkan macam mana majlis-majlis biasa yang lain. Ini adalah majlis yang kita mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Ta'ala. Jadi sekadar itu saja. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.